kata berkenaan dengan breastfeeding. So sebelum tu saya nak tanya siapa yang dah mengikuti kursus sama ada apa yang untuk breastfeeding peer counselor ke ataupun maybe apa yang lebih advance ke, ada tak siapa-siapa yang turut boleh berkongsi dengan saya? Boleh jawab dekat chat kot. Kalau semua dah mute, boleh jawab kat chat kot. Ada tak anyone yang pernah yang dah menghadiri? Ada tak? Okay, Izzati. Alright, tak ada. Belum. So Izzati seorang So Izzati pun boleh jadi saya punya co-teacher lah hari ni. Okay, so apa-apa yang saya miss out mungkin Izzati boleh tambah juga, okay? Alright, so mungkin saya boleh go on kepada soalan yang pertama, boleh ya? Okay, so persediaan soalan dia saya tak pasti daripada siapa. So kalau ada yang bertanya tu bolehlah angkat tangan ke chat di ruangan comments tu ke. Saya yang bertanya ni. Okay, so soalan dia berkenaan dengan persediaan ibu untuk dia pergi bekerja dan dia nak menyusukan anak dia juga. Okay, dan dia bertanyakan berkenaan dengan cara nak perah, cara nak simpan dan cara nak kendalikan susu perahan tu. Okay, so first of all, siapa yang selalu, maknanya dia punya klien tu, walaupun kita ni CL kan, walaupun kita ni just terapis family D, tapi dia punya klien tu juga look forward untuk dapatkan nasihat penyusuan daripada kita. Anyone tak? Ada tak? Oh, Izzati kata sambil-sambil je ni, tengah dalam training. Oh, training apa tu? Oh, double training dia. Okay. Alright ya. Okay, saya rasa saya terus menjawab pertanyaan soalan tadi ya. So first pada ketika saya mulakan pada tempoh berpantang dulu ya. So pada tempoh berpantang ni, okay, Els angkat tangan. Okay, right. So itu maknanya penting untuk family D atau terapis berpantang juga ada sedikit ilmu asas pun okay berkenaan dengan penyusuan susu ibu, sebab benda ni related. Bila kita berjaga ibu berpantang, nak tak nak mesti kita akan deal dengan banyak soalan-soalan berkenaan dengan breastfeeding. Okay. Right. So first bermula daripada tempoh berpantang tu sendiri, kalau pendapat saya sendiri, saya tak galakkan ibu untuk pumping, okay, ataupun nak storage susu dan sebagainya. At least untuk the first 44 days. Kalau orang Melayu kan kita pantang 44 hari. So the first 44 days tu simpan dah, breast pump semua simpan. Bagi direct feeding saja. Ini untuk tujuan safety supaya tak ada cross contamination ataupun infection dan sebagainya lah. So the first 44 days direct feeding. Tapi setelah ibu tu dah habis cuti maternity leave, biasanya kalau 3 bulan atau 2 bulan, pada bulan terakhir atau at least sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum. Okay, 2 minggu sebelum dia masuk bekerja, dah boleh plan schedule untuk bagaimana dia nak deal dengan nak perah, nak simpan, nak kendalikan susu tu sama ada di rumah pengasuh ataupun untuk simpanan dia sendiri. Okay. So key point dia dekat sini, the first thing yang you kena address ialah there was a notes kat sini saya note out kan. So satu, you kena plan. Okay, plan jadual. Plan a schedule. Dia mesti kena ahead. Kalau hari tu dah nak masuk kerja, besoknya baru nak mula tak boleh. So at least 2 minggu sebelum, right? Second, kita pun macam goal yang you kena ambil kira bila nak plan tu ialah delivery method tu. Delivery method ataupun kehendak atau goal ibu tu. Ibu tu nak macam mana? Dia nak perah sahaja ke ataupun dia dah tak nak menyusu bayi dia secara direct ke? Ataupun apa kehendak atau goal ibu tu. Okay, so bila you nak plan penyusuan selepas masa ketika you nak masuk kerja tu, ada 2 faktor. Satu, you kena buat jadual. Yang kedua adalah you kena ambil kira juga kehendak ibu tu, goal ibu tu dan delivery method. Macam mana dia nak perah sahaja ke, dia nak perah dan dia nak menyusu juga ke. So 2 faktor ni. Okay, so kalau jadual tu you kena tengok juga bagaimana, ini kalau macam peranan you, peranan CL, macam mana dia nak bantu ibu untuk develop schedule ataupun jadual tu. So 2 faktor yang you kena ambil kira, apa pekerjaan ibu tu dan bagaimana dia pekerjaan ibu tu. Satu, nature pekerjaan ibu tu sama ada dia ni memang ada dedicated room untuk dia
untuk dia bekerja, so that dia boleh pump dekat situ tanpa, maknanya ada barrier lah, maknanya tak tempat yang terbuka. Ataupun adakah ibu ni dia bekerja, contohnya cikgu dia deal dengan dia punya anak-anak murid, ataupun adakah dia ni seorang executive customer service yang deal dengan so natures kerja ibu tu juga you kena ambil kira dalam you nak bantu. Ada yang masuk baru join Kak Syikin. Okey. Assalamualaikum Kak. Salam. Okey, tergendala sekejap. Okey, saya sambung balik So ini macam mana peranan CL? Okey, soalan dia macam mana peranan CL untuk membantu ibu bagaimana dia nak meneruskan penyesuaian selepas dia bekerja. Okey, so the first step yang you kena bantu ibu tu ialah dengan schedule lah untuk bantu dia untuk buat jadual. Okey. Satu natures job, saya sambung balik tadi satulah natures job ibu tu, apa pekerjaan ibu tu. Dan dia punya working time dia 9 to 5 ke ataupun half day saja ke. So ini semua adalah benda-benda yang you kena ambil kira untuk you nak bantu ibu tu develop schedule dia and then yang seterusnya ialah kehendak atau goal ibu tu. Sama ada dia nak eksklusif pump je, dia nak pump je, dia dah tak nak dia. Maksudnya bila dia nak masuk bekerja, dia tak nak anak dia, dia tak nak direct feeding dah. Dia nak pump je. Mungkin sebab faktor kerja ibu tu sendirilah mungkin yang travel selalu ke ataupun memang deal dengan customer saja setiap masa, dia tak ada masa untuk diri dia nak pump. So itu pun you kena ambil kira juga Okay, so dan lagi satu, lepas you dah ambil kira all that things, baru you boleh develop planning untuk dia. Itu peringkat yang pertama develop planning. So planning tu macam mana? You boleh buat macam planning harian lah. Pukul 6 pagi bangun apa buat. Pukul 7 pagi bangun apa buat. Pukul 8 pagi lepas tu dah sampai tempat kerja apa nak kena buat. So itu roughly dia punya template. Okay? Boleh Itu untuk schedule bagaimana seorang CL ataupun terapis kalau dia nak bantu ibu develop pelan penyesuaian dia ibu tu selepas dia dah mula nak bekerja. Okey? So tu step yang pertama. Step yang kedua, teknik ataupun cara perahan. Okey, dalam kelas yang baru-baru ni, saya tak pasti yang peserta sekarang ni batch yang mana. Tapi kalau kelas yang baru, maksudnya 2020, memang ada slot cara mengajar untuk perah. Okay, so once you dah develop pelan tu tadi, you dah tahu dah bila masa you nak perah, bila masa you nak direct feed ataupun macam mana kehendak ibu, goal ibu tu. So the next step ialah you nak kena tahu bila you nak perah tu macam mana. Perah ni dia ada dua method lah. Dua method. Satu yang paling simple dan senang dan mudah ialah dengan menggunakan tangan. Anyone tak tahu? Ada tak siapa-siapa yang tahu teknik memerah guna tangan ni? Maknanya sekarang ni ibu dah kembali bekerja. Jadi baby dengan ibu dia tak bersama. Jadi nak tak nak you memang kena tahu teknik untuk memerah ni. Sama ada you guna tangan ataupun dia ada dua cara je. You guna tangan atau you guna tools. Tools tu breast pump, milk collector ke, okay? So ada dua cara. So ada tak dalam sesi hari ni yang tahu cara nak guna perahan guna tangan? Kalau ada boleh raise hand ke ataupun jawab dekat chat ke? Ada tak anyone yang dah pernah belajar ataupun somebody dah pernah ajar dia ke ataupun sekarang pun dia mengajar klien dia untuk memerah guna tangan? Anyone tak? Ada tak? Ada tak? Okay, tak ada Alright. Okay. So method yang pertama ialah perahan guna tangan. Method yang kedua perahan guna breast pump tu, yang itu kalau nak tahu macam mana cara nak setting dan sebagainya tu you memang kena pergi kedai baby shop ke apa ke dan minta salesperson dia sendiri yang demonstrate untuk you. Sebab different devices mungkin ada different setting dan sebagainya. Okay. So perahan guna tangan adalah perahan yang paling mudah lah saya paling mudah. Cara dia ialah you buat tangan dalam bentuk C shape begini. Nampak tak? Dia macam ni sikit. Okay, C shape. Okay, pegang. And then push back. Push begini. Kemudian baru lurutkan. Okay, C shape. Push back.
dan lurutkan begitu. Okey, kalau kelas yang awal-awal tahun 2020, saya rasa saya ada beri nota. So you boleh rujuk balik, okey? Dan juga apa ni link untuk you study di YouTube YouTube channel. Nanti saya akan attachkan dia punya link dekat bahagian comments chat nanti. Okey, bagaimana you nak tengok dengan lebih jelas bagaimana untuk mempraktikkan perahan menggunakan tangan yang kita namakan sebagai teknik Marmet. Okey. C shape. Okey, push back and then lurutkan begitu. Okey, so ini antara cara yang paling mudah. Dan ketika dalam tempoh berpantang 44 hari yang pertama tu, saya kata simpan breast pump semua tu kan, tak payah guna. Sebab leceh, sangat rumit nak bersihkan dan sebagainya. Jadi gunakan tangan saja. Maknanya kalau kata baby tak habis minum ataupun kita masih rasa lagi ada breast masih berat lagi kan, tapi baby dah tidur dan sebagainya, so kita express out kan baki susu tu tadi dengan menggunakan tangan sahaja. Dan pastikan tangan tu bersih lah. So perahan ada dua cara lah. Satu, tangan. Satu lagi, tools. Tools you kena refer dekat manufacturer lah untuk macam mana you nak ni. Dan you boleh advise juga klien, sebab dekat sekarang ni kalau dekat baby center ataupun kedai-kedai yang menjual breast pump ni, dia ada trial set. Maknanya you boleh pergi untuk cuba dulu, kemudian baru decide untuk beli. Okay, sebab most of the time kadang-kadang you salah beli, dia tak ngam dengan you punya breast size, puting, so last tak guna. Okay, so you boleh advise klien untuk try dulu, test. Okay, so itu untuk teknik perahan. So once you dah perah susu, macam ni you nak simpan pula susu tu. Ini dah perah dekat tempat kerja, dah perah. Okay, so macam mana nak simpan? Simpan ni, okay, antara dia ada banyak guideline lah. So yang saya follow ni adalah daripada WHO sendiri. Method penyimpanan ni, dan you boleh rujuk antara laman web yang saya biasa buat rujukan berkenaan dengan breastfeeding ni ialah kellymom.com. Saya type kat sini sekejap, kellymom.com. So at least dia punya input tu more reliable. Okay, right. So penyimpanan, okay, once tadi you dah perah, dah simpan dekat dalam sachet ke, okay, dan perahan ni biasanya saya boleh advise klien jangan simpan, maknanya bila you dah perah, you simpan tu, storage tu jangan terlalu banyak. Okay, sebab nanti takut wastage, baby tak habis minum. So simpan dalam bekas yang lebih kurang 1 to 4 ounce. Okay, 1 to 4 ounce yang sachet kecil-kecil tu. Okay, so bila baby nak minum, you boleh bawa keluar satu sachet tu. Okay, so dia done untuk teknik perahan, dan kemudian you dah perah, you nak simpan macam mana. Okay, penyimpanan ni once you dah perah, kalau dalam room temperature, sebab negara kita panas kan, suhu kita dalam lebih kurang, even kalau lebih kurang 27 hingga 32 darjah Celsius, susu tu boleh bertahan selama lebih kurang 3 to 4 hours, 3 ke 4 jam. Ini room temperature di Malaysia. Okay, kalau aircon, mungkin dekat tempat kerja ke kan, tempat kerja you letak dekat aircon yang bersuhu lebih kurang dalam 16 ke 26 degree Celsius pun lebih kurang sama juga, 3 to 4 hours. Yang ni untuk safety lah, maknanya kita tak letak dekat room temperature atau environment luar lebih daripada 4 jam, not more than that. Okay, dan kalau kata you perah dan simpan di dalam cooler bag yang ada ice pack dekat dalam dia, which is dia punya suhu dalam lebih kurang 15 degree Celsius, yang itu boleh tahan selama 24 jam. Okay, so biasanya ada pertanyaan ke? Tak ada Okay, so welcome yang baru masuk Okay, kita masih lagi dalam first question berkenaan dengan simpanan dan pengendalian. So tadi dah perah kan? Dah perah, sekarang nak simpan. Okay, so merujuk kepada suhu-suhu tadi tu. So once you dah perah, you boleh simpan dalam cooler bag. So cooler bag, maknanya dah perah tadi dekat pejabat, dah perah, susu dah simpan dekat dalam storage bag tu. Lepas tu simpan dekat dalam cooler bag. So dalam cooler bag yang ada ice pack, suhu dia lebih kurang 15 degree. Yang itu you boleh tahan dalam 24 hours. Lepas tu bawa balik dekat rumah, boleh simpan dalam freezer pula ataupun dalam refrigerator, chiller tu. So dalam freezer ataupun refrigerator, ni bahagian chiller bawah, berapa lama pula dia boleh tahan. So once you letak susu yang baru perah
baru perah, susu fresh baru perah dalam refrigerator, which is suhu dia dalam 0 to 4 degree Celsius. Yang ini dalam 3 ke 8 hari boleh tahan. Okay, simpan di sebelah belakang. Okay, jangan simpan di sebelah di pintu. Simpan backward sikit daripada peti ais tu. Okay, 3 ke 8 hari boleh tahan. Okay, kalau let's say you simpan, you thaw, maksudnya you dah simpan susu yang you perah tadi dekat atas, dekat freezer atas, kemudian you cairkan dia dekat bawah, yang ini bertahan selama hanya 1 jam saja. Maknanya kalau susu yang dicairkan, dia punya tempoh simpanan tu 24 jam saja. Dia agak macam a bit technical lah, a bit technical. Tapi you tak perlu hafal pun semua ni sebab all this info ni you boleh dapat dekat kellymoms.com. Siap ada jadual lagi semua siap. Okay, you just boleh forward je info ni kepada ibu-ibu. Tapi sekiranya macam ditanya secara spontan lah kan. So this is like guideline yang you boleh berikan kepada ibu-ibu. So kalau frozen, frozen breast milk, maknanya susu ataupun yang diletakkan di freezer, susu dah perah, dah masuk dalam cooler bag, balik rumah ibu terus letak dekat dalam freezer. So dalam freezer, kalau freezer yang satu pintu, peti sejuk yang satu pintu, yang itu hanya boleh bertahan selama 2 minggu, 2 weeks. Okay? Kalau freezer yang 2 pintu, maknanya freezer berasingan, chiller berasingan bawah, yang ini boleh bertahan selama 6 bulan. Kalau deep freezer ni biasanya kalau orang berniaga tu dia letak ikan lah, sotong lah, ayam ke, deep freezer yang macam bekas ice cream tu, peti sejuk ice cream tu. Dedicated freezer sahaja yang itu boleh bertahan up to 6 bulan juga. Okay, alright. So rasanya boleh itu untuk simpanan. Okay, so recap balik sebab ada baru yang join. So soalan yang pertama tadi, macam mana nak handle penyusuan ketika ibu dah mula balik bekerja. The first step yang bermula seawal 2 minggu sebelum ibu tu balik bekerja, first you kena plan. You kena plan a schedule. Plan schedule dan juga you kena tahu kehendak atau goal ibu tu. Maknanya macam mana dia nak delivery dia punya breast milk expression tu. Dia nak fully breastfeed, dia nak express sahaja ke, dia tak nak breastfeed anak dia ke, ataupun macam mana ke. So dua faktor tu yang you kena ambil kira untuk you nak develop plan. Second, okay, you dah plan dah macam mana, dan waktu perah tu macam mana nak perah. Okay, kita dah explain sikit tadi. Kemudian dah perah, you nak store, you nak simpan. Macam mana pula you nak simpan? Okay, now bila you nak kendalikan baby tu, you nak kendalikan susu bayi tu, nak bagi kat baby pula macam mana. Okay, so once you dah bawa keluar, you nak katakanlah susu bayi tu you nak bagi pada baby lah untuk minum. So once you dah susu yang diletakkan dekat dalam freezer tadi, you letak dekat bahagian chiller untuk nak cairkan dia. Nak cairkan dia, biasanya semalaman you bawa keluar. Katalah ibu tu balik kerja dalam pukul 8 malam lah macam tu. So 8 malam sampai rumah, dia bawa keluar susu daripada freezer tu, dia letakkan di bahagian chiller dekat bawah. So 8 pagi esoknya, biasanya susu tu dah completely cair. So susu ni tadi you bawa keluar dan you boleh warmkan. Warm up to 37 degree Celsius. Kalau you ada bottle warmer, yang tu you boleh set. Kalau tak sekalipun, you just ambil cawan, letak air panas dan kemudian yang ini method ni you tak boleh nak ukur lah dia punya temperature berapa, melainkan you ada termometer. Sekarang ni musim COVID kan, banyak yang dah beli termometer yang tembak-tembak tu, so you boleh check kalau you nak check lah. Okay, so at least about 37 degree Celsius. Dan susu ni tak boleh you microwave. Memang tak boleh lah, tak boleh nak microwave. You just guna double boiling method tu. Maknanya you letak bain-marie method tu. Maknanya you panaskan dia dengan masukkan ni. Okay, kalau you ada temperature thermometer tu, you boleh ukur. Kalau bottle warmer, you boleh setkan. Dan you bagi terus kepada bayi. So tu dia punya method dia. Okay, but yang paling rumit dan menyusahkan sebenarnya bila you nak develop plan di awal-awal tadi. So yang tu kalau advisable kalau you ada assistant daripada macam breastfeeding peer counselor ke ataupun lactation counselor ke, untuk you sama-sama sit down untuk discuss planning method tu. Okay, so far ada tak apa-apa soalan berkenaan dengan macam mana you nak
You nak bantu ibu yang dah habis berpantang, yang nak mula bekerja dan dia masih nak meneruskan penyusuan susu ibu. Ada tak apa-apa soalan? So far okey tak? Faham tak? Assalamualaikum Cik Husna. Waalaikumsalam. Ya, Nats. Okey, saya nak tanya, saya nak confirm balik pasal yang apa tu, kita kan kalau susu dah frozen tu kan, kita yang kata kita dah semalaman kita letak kat bawah kat bahagian chiller tu, dan nanti kita warmkan dia kat luar. So tempoh bermula warm tu sampai kita bagi dekat anak tu tempoh dia hanya 1 jam saja. Macam mana? Macam mana? Kan kita First kita dah kan kita susu tu kita frozen kan dia kan. Kita nak bagi anak kita susu. So kita semalaman kan kita chillkan dia dulu dekat bawah kan. So and then bila kita nak bagi anak susu, kita warmkan dia dulu. And then kan tempoh dia 1 jam saja kan. Betul. Maksudnya tempoh nak bagi anak tu, maksud kita bermula daripada kita warm tu sampailah tempoh kita nak bagi anak tu, maksudnya tempoh tu adalah 1 jam. Okay, so betul, lebih kurang dalam 1 jam macam tu. Okay, kalau so yang dikata 12 hours yang saya cakap tadi tu, maknanya daripada freezer nak ke you taruh ke chiller. So untuk dia thaw completely susu tu, dia perlukan lebih kurang 12 hours lah. Okay, bergantung juga kalau banyak susu tu mungkin lebih lagi lah. Okay, 12 hours untuk dia, maknanya semalaman lah untuk susu tu completely cair. So once dah cair, you ambil daripada chiller tu bawa keluar, kemudian you warmkan pada suhu lebih kurang suhu badan kita lah 37 degree Celsius. Kemudian bagi kepada baby. So, susu yang you bagi kepada baby tu habiskan dalam within 1 hours macam tu. Dia kalau macam susu yang fresh, yang ni saya tak pasti dia punya exact timing dia, tapi kalau macam susu yang fresh press, that one is 3 to 4 hours untuk room temperature. Di Malaysia 3 hours lah macam tu. Okay. Sebab cuaca kita sometimes lebih 40 degree pun ya. So finish dalam within 1 hours tu lebih safe. Okay, boleh Nats? Boleh Nats? Okay, boleh. Boleh Okay, boleh Cik Husna. Terima kasih. Okay. Alright. So ada lagi soalan lain? Advisable kalau boleh memang try to minimizekan timing susu berada di suhu bilik biasa. Sebab satu bukan suhu saja yang main peranan ya. Sebab environment persekitaran rumah kita, dekat mana kita letak susu tu. Kalau kita letak susu tu mungkin dekat dapur ke ataupun dekat tempat-tempat yang kita pun tak tahu, tempat-tempat persekitaran tu pun tak sterile so avoid kita letak lama lah. Maknanya once kita dah warmkan susu tu, immediately terus bagi kepada bayi kita untuk minum. Okay? Alright. Ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, saya proceed kepada next question ya. Boleh? Okay, next question ialah pemakanan yang sesuai untuk ibu berpantang. Ini very common question lah yang kalau you tengok dekat saya boleh share screen tak sekejap? Macam mana nak tutup muka? Siapa tu? Kalau tak nak tutup muka, you just klik dekat stop video tu. Ada tak? Stop video. Kalau segan lah, okay? Alright. Berkenaan dengan pemakanan berpantang, I believe that you all semua ada nota kan? Nota yang saya dah print out kan untuk you. Nampak tak? Tak nampak lah. Nota ni. Okay. Tapi you boleh rujuk sebab dekat dalam ni memang sangat detail berkenaan dengan apa yang ibu. Dia sebenarnya makanan berpantang ni bukanlah very rigid makanan berpantang ya, sebab yang kita ajar di TISAS Academy semasa you all berkursus tu, itu lebih kepada pemakanan sihat. Lebih kepada pemakanan sihat, okay? Okay, sebab sekejap ya, mungkin saya nak share screen.
Okay, you nampak tak? Nampak? Kalau nampak boleh tak unmute dan nampak, okay? Alright. Sekejap. Okay. Slide saya stuck sekejap. Okay, ni actually recap daripada slide kelas-kelas yang terdahulu. Okay, sekejap ya. Okay, so makanan dalam pantang ni kalau yang kita ajar di TISAS Academy dalam kursus yang dulu, yang previous kursus, kita integratekan, maknanya nutrition, modern nutrition dengan petua-petua tradisional. Sebab pada saya kalau kita ikut pun, ia tak menghadkan pengambilan makanan kita. Ada banyak jenis makanan yang kita masih boleh enjoy ketika berpantang. So pada saya it's not a big issue lah, it's not a big issue. Okay, macam mana ni antara yang you boleh check lah dalam you punya. Ini slide yang ini sebenarnya. So yang previous peserta ada gangguan sound ke? Okay, boleh saya teruskan? Okay. Alright, okay. So ini antara contoh-contoh yang kita tak galakkan. Okay, kejap saya tengok mana slide tu. So roughly bila you nak prepare makanan berpantang untuk ibu, pastikan you follow dari segi portion size yang paling mudah nak ikut ialah pinggan suku-suku separuh ni. Okay? Roughly beginilah dia punya portion size dia, dan perlu ada fiber, perlu ada karbohidrat, perlu ada protein, complete semua, okay? Okay, so dari segi apa yang dia tak ada kata tak boleh ya, tapi mungkin kita boleh katakan tidak disyorkan. Okay, yang boleh kalau karbohidrat nasi putih, roti. Ada yang tidak disyorkan tu lebih kurang yang macam senarai inilah ya dalam slide ni. Okay, protein. So yang boleh tu sebenarnya banyak dia punya list. Okay, so saya rasa makanan berpantang ni macam bukan satu isu besar lah, sebab banyak sangat pilihan. Okay. Yang ini you boleh refer kepada nota yang ada dalam yang dah dibekalkan kepada peserta. Saya rasa setiap orang ada kot Okay, so saya rasa yang soalan nombor 2 ni saya boleh skip lah. Boleh Okay. Alright. Okay, next question. So far, okay tak? So far boleh ikut follow discussion ni? Boleh, insyaAllah. Boleh Alright. Okay, yang seterusnya soalan yang bertanyakan mengenai pemakanan ibu. Adakah pemakanan ibu ni dia menjejaskan kualiti susu badan? Maksudnya kalau ibu tu makan benda ni, okay, kalau ibu tu makan satu benda ni, adakah dia menjejaskan kualiti susu badan tu? Okay, kalau dari segi kuantiti sebenarnya banyak research yang menyokong mengatakan walaupun ibu tu malnourished ataupun dia tak cukup nutrisi sekalipun, ia tidak menjejaskan kuantiti susu. Okay, tapi kualiti susu is a different thing. Kualiti susu based on research journal literature review yang saya review, yes, maknanya ada impact. Dan kalau ibu tu makan tak betul, dia ada impact kepada komposisi susu, maknanya kualiti lah, komposisi breast milk ibu tu. Tetapi bukan dalam kuantiti apa yang signifikan, tidak. Maknanya slightly impacted tu ada. Saya bagi contoh, kalau macam ibu ni dia on high fat diet contohnya, maknanya ketika ibu ni menyusukan bayi dia, dia punya corak makanan tu memang very high fat diet. So impact dia kepada susu breast milk dia
breast milk dia tu akan ada lebih lemak, kandungan lemak dalam susu dia tu lebih tinggi berbanding average biasa. Sama juga kalau macam ibu yang ambil ada satu kajian juga yang mengatakan kalau ibu tu ambil lebih ikan, so maknanya dalam diet dia ada lebih banyak ikan, breast milk dia, composition of DHA breast milk dia juga lebih compared to average. So ada slightly impact lah, tapi tidak terlalu sampai mengganggu betul sangat kualiti susu mak tu, tidak ada. So even kalau ada satu kajian yang dalam keadaan famine, kebuluran sekalipun, ibu masih boleh menyusukan bayi dia dan bayi itu juga masih boleh dapat khasiat yang full benefits daripada breast milk tu. Okay. So dari menjawab soalan tadi, adakah kualiti itu ada tapi slightly impacted. Tapi in general kita memang suggestkan untuk ibu kualiti makan jaga ketika menyusu, sebab memang ada setengah makanan yang akan cross masuk ke dalam susu ibu dan apabila bayi minum, bayi akan dapat. Itu memang ada. Okay, boleh Okay, next question berkenaan dengan ni daripada family D lah. Dia jaga package dah lama, jaga package pantang ni, package pantang dah lama, dah buat dah urut, tangas, bertungku semua dah buat dah, tapi susu tak keluar juga. Okay, ini isu dia susu tak keluar juga. Okay, yang ini perlukan penjelasan yang lebih lah juga apa definisi susu tak keluar. Susu memang langsung tak keluar ke ataupun keluar sikit ke? Kalau ada yang bertanya soalan tu dalam ni, mungkin boleh perjelaskan dekat bahagian chat ke, atau mungkin boleh unmute untuk jelaskan apa maksud susu tak keluar ni. Okay, sebab definition susu tak keluar tu ikut persepsi kita juga kan. Kita perceive susu 1 ounce macam sikit sangat lah. Kan kita perceive macam tu mungkin. Tapi pada orang lain mungkin 1 ounce tu dah banyak dah tu. Okay, so persepsi juga kita kena tengok Tapi by right kalau mengikut pengalaman kami dan pengalaman CL kami dekat pendirian confinement, kalau dah jaga elok betul, maksudnya kalau dalam pantang tu ada orang yang menjaga, maknanya stress level ibu tu mungkin tak teruk mana lah. Mungkin dia dapat relax, dah ada orang yang mengurut, bertungku. Kemungkinan besar sebenarnya kebanyakannya boleh menyusu dengan baik. Okay, so soalan ni perlu lebih detail. Okay, dan back to basic juga balik, maknanya kalau let's say all external factors tu, berpantang dah bagus, dah makan dah okey semua, tapi susu masih tak keluar, mungkin ada internal factors lain-lain yang you kena address. Okay, dan antara yang basic things yang you kena address ialah macam mana ibu tu menyusukan anak dia. Lekapan macam mana, posisi ibu macam mana, posisi baby macam mana, adakah ibu tu rasa sakit ketika bayi tu menyusu, things yang macam tu sebab benda tu juga akan impact sama ada supply susu. Alright, so mungkin boleh lebih perjelaskan apa maksud dah buat dah semua benda tapi susu tak keluar. Maybe kena detailkan sikit. Okay, ada tak yang bertanya soalan tu kat sini? Ada ke? Tak ada. Okay, remains anonymous Okay. Alright, so bila bayi, soalan seterusnya, boleh saya proceed kepada soalan seterusnya? Boleh ke? Boleh. Dia masing-masing macam tengah buat kerja masing-masing Okay. You all tengah buat apa sebenarnya ni? Saya tengok macam ada yang dalam kereta, ada yang tengah memasak ke betul? Ada yang tengah memasak, ada yang buat, tak pastilah buat apa tu kan? Saya tengah jaga pantang. Oh, okey. Tak sama yang benar. Okay. Oh, bagus betul. Sporting je klien. Alright. Okay. Right. Okay, saya proceed dengan soalan yang kelima. Okay. Yang ini soalan dia berbunyi seperti berikut bila bayi meragam, bayi kembung, apa yang kita CL boleh bantu. Okay. So yang ni pun saya nak share slide sikit berkenaan dengan baby care. Sekejap
Okey, bayi meragam ni semua memang agak menyukarkan rutin terapis ataupun CL sebab kadang-kadang kita terpaksa stop sekejap untuk ibu tu attend baby ataupun kalau yang buat stay in package ataupun package yang penuh. Okay, boleh mute kan kot ya? Okay. So let's say macam contoh bayi yang meragam ni. So apa yang kita CL boleh suggestkan untuk ibu? So ni bayi meragam ni bukan saja merungsingkan ibu tapi juga kita yang menjaga bayi tersebut. So antara yang saya boleh suggestkan, bayi meragam ni ada banyak sebab, okay? Tapi kalau let's say sebabnya adalah kembung ataupun kolik, antara perkara yang CL boleh buat ialah seperti bertuam. Ini boleh nampak tak slide ni? Boleh nampak tak slide dia? Okey, so teknik tuaman ni apa saja yang you buat treatment di area abdomen bayi, dia punya urutan tu ataupun apa ni circulation tu dia mesti mengikut clockwise Itu satu, clockwise. So maknanya bila you tuam bayi di bahagian perut dia, so in clockwise direction, mengikut arah jam, okey. So you boleh guna teknik bertuam, okey. Baby massage kalau bayi tu kolik contohnya kalau kata dia meragam tu disebabkan dia kolik. So kolik ni dia punya simptom-simptom dia, antaranya adalah baby tu akan start RAM dia tu at specific time. Maknanya start je pukul 7 dia mulalah sampailah malam. Okay, so biasanya before 2 jam sebelum bayi dah start nak cranky tu, you dah boleh buat baby massage ni pada dia. Maknanya kalau every time pun pukul 7 tu mesti dia menangis sampai tak henti-henti. So biasanya dalam pukul 5 atau pukul 4 tu you boleh buat baby massage ni pada dia. Okay, everyday routine. Okay, itu kalau masalah dia kolik lah. Kalau masalah dia lain tu, yang tu you kena investigate more lah dengan PIDS ya. Okay, you boleh buat tuam, you boleh buat baby massage dan tekniknya tu kena betul lah kena betul. Okay, especially kalau pada bahagian ini saya recap juga, kebanyakan peserta pun saya dah inform dengan yang ni anatomi urutan dekat bahagian perut. Okay, so kalau let's say saya ambil, nampak tak baby ni? Okay, right, so bahagian perut dia katakan dekat sini bahagian perut. So dia punya direction dia, the first one, saya rasa kalau dekat ni dia terbalik kot ya. Kalau dekat screen. Okay, dia punya direction dia 1, I, urutan I love you tu. Ingat tak lagi urutan I love you? I, L, U. Okay, boleh nampak ini juga adalah tapi dia punya main point dia adalah you kena ikut direction yang betul. Ini untuk masalah kolik baby ataupun bayi yang kembung. Okay, boleh ya? Ini pun ada dalam nota, you boleh revise balik. Bedung juga sebenarnya membantu kalau bayi tu masih kecil lah. Ini lagi satu teknik 5S, dan teknik 5S ni bukan saja newborn tapi baby yang dah besar pun boleh apply. Ini juga antara teknik yang dikatakan mampu untuk mententeramkan bayi yang fussy, yang cranky. Okay? Swaddle tu bedung lah. Yang kedua side ataupun stomach, maknanya pegangan you. Maknanya bila baby menangis, so pegangan tu kita setkan begini. Nampak tak? Okay, so maknanya dia ke arah ke tepi side position. Okay, ataupun you boleh buat begini tapi dia seolah-olah macam menekan bahagian tummy baby tu, stomach baby. Okay, itu pun position yang mana baby lebih selesa. Okay, and then shush sound tu ialah bunyi shh. Ini juga mampu mententeramkan bayi. Maknanya kalau bayi
Tapi tak semua teknik 5S ni dia sesuai dengan personality baby tu. Ni you boleh try 1, 2, 3 teknik. Okay. And then swinging tu means you just rock dia lah. Ini pun membantu. You just rock the baby. Gently rocking baby. Okay. Dalam posisi dia side ataupun stomach, and then you gently rocking dia. Macam tu. Okay. And then suck tu is bagi feeding dekat breast juga ialah sucking, okay, ataupun pacifier lah, okay. Tapi ini try to limit, pacifier ni try to limit unless kalau bayi tu dah wean lah, dia dah wean ataupun dia hanya hisap susu ibu daripada botol, yang tu no problem, okay. Alright. So itu antara teknik-teknik yang macam mana you nak tenteramkan bayi. So teknik ni pun kita ajar kepada CL kita supaya bila dia bekerja tu, bayi tu lebih mudah nak diurus. Okay, not like macam cranky sangat kan. Kita pun mak yang ada dekat rumah pun akan rimas kalau bila kita jaga baby asyik nak meragam, nak menangis. Okay. So tu antara teknik-teknik yang you boleh apply. Okay, boleh ya? Okay, dekat ruangan chat ni ada soalan ya. Okay, boleh demam baring tengah baring atas sofa. Baby yang okay, daripada Kak Julia baby yang saya jaga kurang menyusu, umur dah 2 bulan. Mami daddy paksa minum setiap 2 jam lebih kurang 3 ounce, tapi berat badan naik sikit sangat. Ada tak cadangan nak membantu? If let's say pattern dia punya growth chart tu menaik, maknanya that one should be okay. As long as the trend dia punya graph tu is okay. Tapi kalau graph dia turun, that one bahayalah. Okay. Slowly dia akan catch up balik, okay. 2 jam lebih kurang 3 ounce. As long as baby sihat, sebab kita tak boleh nak compare baby punya growth dengan baby yang lain. Mungkin dia is individual. Okay, but as long as bayi sihat, dia tak ada underlying disease dan dia punya growth trend tu is upwards, walaupun sikit, but that should be okay. Right? Tapi kalau ada isu-isu lain, yang tu kena back to PIDS lah. Okay, so boleh itu soalan tadi, teknik bagaimana kita nak mententeramkan bayi-bayi yang agak fussy ataupun cranky atau dipanggil difficult baby ni kan. Okay. Next question berkenaan dengan masalah block duct, bengkak susu. Okay, firstly, bila kita berhadapan dengan klien yang ada masalah block duct, bengkak susu, first kita kena tahu what are the cause. Rule out the cause dulu. Okay, dia bengkak susu tu sebab apa? Saya bagi contoh kalau misal kata ibu yang dalam tempoh berpantang, biasanya pada minggu kedua dia akan experience block duct ni. So kita tahu dia punya cause of block duct ataupun bengkak susu ni adalah sebab susu dah mula rush in. Pada first week colostrum tu sikit je, so susu macam tak ada. Tapi masuk minggu kedua, hari ke-5, 6, 7 macam tu susu dah mula rush in. So bila kita tahu isu dia adalah susu dah mula banyak, so that's why bila kita identify isu dia apa, kita tahu bila kita buat urutan ataupun kita buat perahan, yang tu membantu untuk menyelesaikan. So first, rule out balik apa isu dia. Okay, saya bagi contoh lagi satu, like kita mana klien baby dah besar dalam 2 atau 3 bulan macam tu, and suddenly tiba-tiba out of sudden mak tu complain breast dia tiba-tiba bengkak dan sakit. So first kita kena tanya dulu, mungkin kita kena tanya why suddenly jadi macam tu. Okay, dia kata tiba-tiba anak dia tak nak menyusu. That's another thing. Tiba-tiba anak dia tak nak menyusu. Maknanya kalau kita buat urutan dan sebagainya pun pada breast dia tak membantu sangat sebenarnya, sebab dia punya isu ialah bukan breast tu, tapi anak tu, bayi tu. So this one case dia because of growth spurt lah, maknanya ada dia panggil macam disorganization of baby pada certain period time age dia. So bila baby masuk fasa ni, dia akan tune balik dia punya waktu tidur, dia punya waktu minum, tiba-tiba tak nak minum, tiba minum sikit, macam tu. So bila isu dia you tahu, you identify,
Kemudian baru you develop apa solusi dia. Kalau solusi tu boleh diselesaikan dengan urutan, then you buat urut lah, you buat urutan. Tapi kalau problem dia adalah contoh baby tu latch tak betul. So you kena teach the mother dan baby macam mana nak latch dengan betul. So rule out dia punya cause dulu, kemudian you offer solution dia. Okay, boleh Okay, boleh Okay tak? Ada siapa yang baru masuk ya? Has baru masuk. Okay Kak Fita. Okay, alright. Okay, next adalah soalan yang ke-7. Ibu tak ada puting. Okay, puting ibu tenggelam contohnya, puting tenggelam. So yang ini antara yang saya boleh suggestkan ialah perbaiki lekapan bayi. Okay, yang ini agak susah untuk kita nak demonstrate dekat sini. So sebab tu saya advise mungkin time COVID ni tak adalah kot kelas-kelas, tapi kelas online yang lebih detail ada. You boleh pergi dekat mana-mana macam Pusat Adaptasi Negara ataupun Malaysian Association of Breastfeeding Peer Counsellor and look out untuk kelas-kelas online yang diorang ada anjurkan. Okay, lekapan bayi. Maknanya macam mana bayi tu nak melekap untuk at least dia masih boleh dapat walaupun puting tu tenggelam. Okay, itu cara lekapan yang kena perbetulkan. Second is you boleh buat stimulation. Okay, stimulation dekat puting supaya dia protrude out. Okay, ataupun you boleh guna macam puller. Puller ni you modify sikit syring yang minum untuk baby atau untuk budak tu kan. Untuk budak nak makan ubat tu, you modify sikit. You boleh Google macam mana you nak modifykan syring tu untuk jadi puller. Tapi yang biasa saya guna ialah you stimulate sikit. You stimulate kan you punya puting tu by gently massaging dekat bahagian areola dan juga puting tu sendiri. Okay. Tapi still the best method untuk membantu ni ialah lekapan mulut bayi tu. Yang ni you memang kena agak susah sikit nak demonstrate dekat sini. So yang ni perlukan orang yang mungkin lebih pakar untuk dia nak demonstrate untuk nak ajar you all. Okay, so urutan bahagian sini dan di bahagian areola untuk just bagi dia stimulate protrude lebih keluar. Okay, so soalan yang ke-8, makanan ketika bayi jaundice. Sama juga, dia sebenarnya baby jaundice ke tak jaundice ke, dia ada banyak misconception dekat sini ya. Cuma apa yang saya boleh katakan, apa yang saya boleh komen, let's say kalau ibu yang bayinya jaundice agak tinggi, so makanan ataupun herba-herba yang rare lah, macam kita pun tak pernah dengar apa herba-herba tu dan bukan kita kategorikan sebagai culinary herbs. Culinary herbs ni herba yang biasa kita pakai dalam masakan harian kita. Serai, kunyit, black pepper, lada putih, bunga lawang dan sebagainya. Dan itu kita panggil culinary herbs, which is dia punya bahan aktif di dalam tu tak terlalu tinggi dan kita guna sparingly, kita guna sikit je, just sekadar untuk menumis. Jadi yang ni should be okay, should be fine. Tak ada masalah untuk nak ni, sebab kalau kita tak pakai benda-benda ni, masakan kita takkan ada rasa tawar. Lagi kita rasa macam stres ni nak makan, tawar je kan. So use in a sparing amount, tak ada masalah. Okay. Tetapi produk-produk OTC, over the counter products yang menggunakan pati yang mungkin berlebihan, yang pekat, yang ini mungkin kita perlu avoid. Okay, reason because macam saya katakan tadi, apa yang ibu makan, dia boleh cross barrier masuk ke dalam breast milk. Kemudian bayi menghisap, so bayi akan dapat all that makanan tu tadi. Jadi ini mungkin boleh membebankan organ-organ dalaman bayi, newborn especially, yang mana mereka masih belum dia punya organ masih belum matang lagi. Okay, so boleh untuk soalan nombor 8 tu. Okay, ada juga, daripada Dila dekat ruangan chat ni, ada juga ibu yang tak nak bendungkan bayi bila kita buat sebab jaundice, betul ke? Alright. Bendung bayi sebab kita punya environment dekat Malaysia panas, cuaca kita panas.
Jadi bayi yang di bedung berlapis-lapis, kemungkinan besar dia akan berpeluh. Okay, so bila berpeluh, bayi kurang air, dipanggil dehydrated. Okay, tapi kalau kata bayi menyusu dengan baik dan sebagainya itu tak ada masalah. Tapi kalau bayi jaundice, lepas tu dia pun ada masalah penyusuan, dia tak pandai menyusu, so kita takut bayi dikuatiri bayi akan dehydrated. Maknanya bayi dia di bedung, dia berpeluh, dia akan dehydrate. So dehydration of baby akan lagi worsen jaundice dia. So that's the reason. Okay. So kalau bayi yang jaundice, it's actually macam ikut terpulang lah. Tapi pada saya kalau ibu tu tak nak bedungkan bayi dia, tak ada masalah. Okay, tapi ada specific reason ke? Yes, ada. Because kita takut bayi tu over sweating. Okay, dan it cause dehydration. Okay, right. So last question, dia kata macam mana deal dengan betul-betul mengarut. Betul-betul mengarut. Okay. So yang ni kalau boleh, yang ni saya tak pasti kalau yang batch yang dah lama-lama tu ada ke tidak. Slide ni. Kalau petua yang mengarut berkenaan dengan pemakanan, mungkin saya boleh komen. Tapi kalau betul-betul mengarut berkenaan dengan selain daripada pemakanan tu, yang itu terpulanglah sebab kita sebagai CL, kita dah ada kita punya own SOP kan. Maknanya okay, kita datang tu apa kita buat. Kalau kata mengurut tu macam mana SOP dia. Kalau kita bertungku tu macam mana SOP dia. Kalau kita akan mandikan bayi tu macam mana SOP dia. So as long as kita gariskan SOP kita tu dengan panduan yang betul, dengan selamat, which is should be kalau kata ibu tu ada suggestion yang mengarut-ngarut ataupun pantang-pantang itu dan ini, kita tak boleh ikutlah sebab kita dah ada kita punya own SOP. Which is kita yakin SOP itu selamat kan. So just abaikan je lah pada saya. So this is kalau dari segi pemakanan, contohnya macam air. So you boleh go through this slide lah. Maknanya air, kalau pantang larang dia, betul tak boleh minum air kerap, tak boleh minum ais, tak boleh minum air berdiri. So minum air sebenarnya kita secukupnya saja, tak perlu banyak pun. Tak perlu sampai bergeleng-geleng. Okay? Secukupnya saja. Jangan sampai ibu tu rasa haus. Bila kita rasa haus, maknanya kita punya keperluan air memang di tahap yang minimal. So make sure that hydration tu is constantly you replenish. Okay? Dan ibu yang kurang minum air memang susu dia akan ada tendensi untuk develop blocked duct tu tadi. Okay? Okay, dan kalau macam ais tu kalau tak ambil pun tak ada mudarat kot saya rasa. Tapi kalau dia rasa dia tetap nak ambil, itu terpulang pada preferences peribadi. Okay? Ni kalau nasi, tak boleh tambah nasi, tak boleh makan nasi yang dah sejuk ataupun kanji seperti laksa, kemih dan sebagainya. So ini lebih pada kalori lah, kalori wise. Which is kalau you ambil berlebihan kan susah nak turun berat badan nanti. Makanan-makanan yang berkanji ataupun yang diproses, kanji yang diproses ataupun nasi yang dah disejukkan ke, nasi ni, karbohidrat ni dia ada dipanggil resistant starch. Resistant starch ini ataupun kanji yang tak rintang dalam bahasa Melayu dia, so dia agak susah dihadam. So sebab tu kadang-kadang yang hypersensitive body dia akan kembung, dia akan kan biasa kalau macam orang makan pulut banyak sangat, tiba-tiba jadi sebu pula perut because of beras pulut, produk gandum ni dia ada dipanggil resistant starch ni. Okay? So that's the reason kenapa orang dulu tak bagilah makan. Okay? Ni rempah dan sebagainya. So yang ni saya tak pasti sama ada you all ada tak slide ni, tapi kalau ada maknanya you boleh rujuk balik. Ini dari sudut pemakanan. Kalau dari sudut yang lain tu mungkin you boleh tanya kepada yang lebih layak untuk menjawab lah. Okay. Okay, saya stop share ni. Right. So soalan tu dah habis. Itu ada 9 soalan. Okay, ya. Yeah. Okay.
Saya Puan Ulfat. Nak tanya, ada customer baru ni nak susu dia kata terlampau banyak. Ada tak betul kurangkan susu sebab dia cari dalam internet tak ada. Saya pun tak pernah jumpa kan, tak pernah tahu. Mana tahu Puan Husna ada ke? Sebab betul untuk banyakkan susu banyak kan. So kurangkan susu, manalah tahu kalau ada. Okey, oversupply mother dipanggil, maknanya memang susunya melimpah ruah. So kalau macam traditional petua yang dikata pakai kobis, pakai bunga kobis kan, yang itu pun you boleh apply. Jadi tak jadi tu lain cerita lah, tapi you just ikhtiar je dulu. Kalau jadi alhamdulillah. Ataupun dari segi the scientific way, you try to kurangkan kekerapan feed baby tu. Kalau dia memerah susu pakai breast pump, kurangkan kekerapan dia memerah susu. So bila kurang, stimulation ataupun demand tu kurang, maka gradually, dia tak jadi 1-2 hari je, gradually kita punya action tu tells kita punya minda, okay, demand dah tak ada ataupun demand dah berkurang. So lama-lama susu supply tu akan drop sikit-sikit. Tapi dia gradually lah, bukannya like tiba-tiba ni, maknanya you kena rutinkan benda tu sampailah you satisfied dengan satu amount tu, then you boleh maintainkan. Sebab sampai susu dia bengkak tu lah. Dia try buat juga macam tu, tapi dia kalau dia tak keluar susu tu, kalau dia tak perah, breast tak sakit. Tu yang dia cakap, macam nak tak nak dia perah keluarkan susu sebab susu dia bengkak, tapi in the end susu dia bertambah, dia kata. So saya cakap patut bersyukurlah sebab susu banyak, tapi nak buat macam mana kan. Terpaksa perah sebab dia nak kurangkan susu, tapi at the same time kalau dia tak bagi susu kat baby atau baby tak minum, breast dia bengkak sampai demam jugalah dia kata. Kalau dia Okay, so antara itulah, maknanya mungkin traditional method tu mungkin you boleh apply juga. Yang kobis tu, dia ada beberapa lagi tapi saya tak berapa nak ingat. Tapi yang paling popular is kobis tu lah kan. Kobis tu dia dalam makanan kita ni sebenarnya dia ada macam satu bahan aktif tau. Tapi dalam kobis ni kita is unidentified. Kita pun tak tahu sebab tak ada kajian. Sebab benda ni is traditional method kan. So tak ada kajian. So kita pun tak boleh nak beritahu apa benda dalam kobis sebenarnya yang boleh membantu untuk lower down supply kita. So kalau ada traditional method macam tu, you boleh cuba. Jadi tak jadi tu lain cerita. Okay, tapi at the same time juga, okay, let's say macam kalau kita tak perah, breast kita bengkak kan. Untuk permulaannya memang akan macam itulah, tapi for the long run dia akan bagi signal dekat badan kita, dekat minda kita untuk kurangkan supply sebab demand kurang. Okay. Dan cuma maksudnya dari segi sebab tu saya katakan kalau kata memerah tu tadi sebolehnya guna tangan bukan pump, sebab bila pump dia akan suck like macam seolah-olah you ada triplets, you ada twin. So benda tu akan hantar false signal dekat minda kita, oh baby you ada 2-3 orang baby. So produce lagi. Tapi bila you gunakan perahan tangan, as long as you rasa macam breast tu you dah okay, dah macam light, you pun selesa, then okay, tak perlu nak sampai betul-betul empty sangat macam tu. Okay, so kadang-kadang bila oversupply ni dan sebabkan you kerap sangat perah menggunakan pump, so try to switch to hand express. Try tu, boleh suggest begitu. Okay, alright. So ada lagi soalan, sebab soalan daripada yang list ni kita dah habis, kita dah jawab, kita dah cover 9 soalan. So ada lagi soalan-soalan lain ke? Okay. Okay, last untuk soalan terakhir kalau ada. Okay, saya nak tanya. Siapa ya? Puan Junaida, okay. Kalau untuk perbanyakkan susu, ada juga yang bagi method lah satu lagi, yang itu yang kurma longan kering tu direbus dan diminum. Bunga goji, yang tu boleh juga kan? Boleh. Dia traditional petua ni memang banyak, okay, dan because dia melibatkan macam penggunaan makanan kan, makanan sebagai milk booster. So saya sebagai seorang dietitian, saya tak menafikan maknanya makanan apa yang kita makan itu sebenarnya ada sedikit sebanyak mempengaruhi juga, tetapi ianya as macam supplementation sahaja.
Maknanya the biggest ataupun the main factor bagaimana susu tu kita nak tambah, kita nak perbanyakkan ialah method how you beri susu tu pada bayi. Maknanya lekapan yang betul, attachment yang betul. So itu nombor satu. Supplement factors ni macam ni lah, macam makanan, you boleh rebus lah apa-apa jenis herba-herba yang rasa yang selamat lah, yang selamat dan digunakan sejak turun-temurun secara tradisi. Tu you boleh cuba. Okay? Alright, terima kasih. Sama. Okay. Okay. Jadi itu soalan terakhir kita lah ya. Ada lagi ke? Okay, kalau tak ada. Okay, kira itu dah soalan terakhir. Kak Husna ada apa-apa lagi nak share ke untuk kata-kata terakhir? Rasanya itu je kot. Okay. Sebelum perempuan jangan keluar dulu sebab kita ada sedikit perkongsian. Okay. Sekejap ya. Kita ada sedikit perkongsian. Ada tak sebelum ni ada orang hubungi perempuan tentang satu platform untuk kita buat confinement lady ni lah. Ada ke? Kalau saya ada daripada Pink Rider ke something macam tu. Bukan Pink Rider, apa Kids Essential lah macam tu. Kids Essential. Okay. Yang tu lah? Bukan? Okay, sekejap lagi kita akan ada yang akan menerangkan yang lebih lanjut tentang perkara tu. Okay. Kita tunggu dalam 5 minit lagi. Assalamualaikum Razana, saya dah ada kat dalam. Okay, silakan Cik Talib ya. Okay, terima kasih Zana. Assalamualaikum everyone. Selamat pagi. Terima kasih Tisas Academy for the opportunity untuk share to everybody, to all the confinement ladies. Let me share screen. Zana, can I share screens? Zana? Can you help me to allow me to share the screen? Okay. Have a presentation slide. Alright. Okay. Alright. Okay, baik. Again, saya Mutalib. I'm the founder of Hyatt Ecosystems. We basically providing upskilling platform kepada anak-anak muda for the youth segment supaya diorang nampakkan kepentingan untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan kemahiran TVET. So basically today, the sessions today is basically saya nak jemput puan-puan, nak ajak puan-puan bersama untuk get yourself online at the moment because it is important now. Apa yang terjadi sekarang ni due to pandemic COVID-19 terdapat perubahan yang drastik towards our behavior, tingkah laku kita, which is dan dari segi industri, dari segi bisnes pula terdapat restriction untuk kita comply kepada SOP. But in positive way, we have seen the growing culture kepada online shopping and then an increased demand for services at home. I think this will be an advantage to your services, right? Because from that opportunities, we create some fact findings. 14.5 million, 14.5 juta ya puan-puan, 14.5 juta rakyat Malaysia setiap bulan akan look for products online or services online. So this is an emerging trend. It's now to get you online. Because why we need to capture the market size that we've been following using DOSA punya statistik, Department of Statistics Malaysia. They earmark that 1.12 billion market for your industries, point. So how we want to tap that, right? Basically, we need to change the way how we want to approach, or we need to have satu benda yang complete so that people can approach and make some decision ataupun make some appointments
in your own one platform. Tapi persoalannya to build up on your own digital presence, but now the needs of digital presence are there. So to build up your own, nak ada maintenance, nak beli hosting, nak buat web design, nak buat e-commerce punya platform yang ada payment gateway, busuk-busuk will cost you around 5k, right? So what happens is people opt to go to Instagram, WhatsApp, Facebook to promote your services. It's good, but the funneling to dia tak complete, right? So what you need is basically a one shop digitally can function in all angles. Orang boleh buat booking, boleh tengok you punya slot bila available, and then can straight make a payment to you because people need to have an assurance at the moment. Right, so Hyatt Zaz, hari ni saya nak memperkenalkan tentang Hyatt Zaz. I share you a little bit of video. It's 3-minute video. I can help you to narrate. By the video ni tak dapat nak play pula. Alright, never mind. I just summarize it. So Hyatt Zaz ni, what you can have is basically an apps. You imagine your services, you have an apps. Puan-puan ada satu apps, right, yang akan dapat interact with your customer, can interact to give a new bookings, boleh dapat receive a notification for new bookings, and then it will showcase. Showcase tu maksudnya puan-puan boleh tonjolkan your services. This is like a website. Ada dia punya headings, ada dia punya YouTube link, so you can make use of that space untuk tunjukkan what is your services all about. And then you can set your own services menu and prices at your own pace and at your own vicinities. I set you available for slot booking, this is flexibility. Bila orang define gig workers, macam perempuan is basically some sort of gig workers, you do it with freelancing. Gig workers ni is basically independent, right? Kita tak di control of any schedules or whatnot. So you are the real gig workers out there. Like macam Grab driver, Grab riders, they are basically are not really gig workers sebab diorang punya jadual tu ditentukan oleh the Grab itself. Right, so dia pun come out with a ready to go payment gateway for your booking. So people terus boleh bukan buat booking je, dia terus boleh bayar. So whenever kalau dia tak datang, right, the fund, the payment will not be funded to the customer, right, because you already commit yourself to that time slot. And you already close your time slot for other bookings. So it's a loss of income for you because of your in attendance. So we solve that areas. And then you can up your promo game with social sharing platforms. So you dah ada, bayangkan you dah ada satu website, you have the link, you can easily share it via your WhatsApp, apa semua, Facebook or your channels that you have now. So that with that, orang just click that link so that you can see your page and then boleh tahu you free bila, dah tak payah nak tanya bila saya boleh datang. Is basically they can find a matching time dekat dalam satu platform tu dan dia terus boleh buat the payment. So with this all features yang ada, right, so basically if you want to build it your own, saya cakap 5,000. So now in your mind still thinking berapa pula saya nak kena bayar ni nak masuk Hyatt Zaz, right? So basically at the moment, because in conjunction with United Nations, for your information, we do this together dengan United Nations for 3 months and 1 year punya pilot project. So cost to onboard for Hyatt Zaz at the moment are free of charge. Tak ada bayaran, dikenakan bayaran apa-apa. When it comes available, we will make information kepada TISAS Academy for you to access it. At this moment juga kami dah tengah menjalankan user testing di kalangan TISAS Academy. That's why Zana tadi cakap ada receive tak phone call from our colleagues, because some of the participants yang pernah alumni of TISAS Academy have been approached to test out Hyatt Zaz to experience it in the first hand. Alright, so I open for any Q&A if there is any questions coming out from the participants. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk Encik Talib? Tentang apa-apa yang kita masih confused ke untuk apa yang tadi? Okay. Alright,
So I think if there is no questions, it's very simple, puan-puan. You just leave your names, mobile phone number, email address maybe to Zana, TISAS Academy admin, or you can directly WhatsApp to us or email directly to us. So when the platform is already ready, we target dalam mid-February, for you able to use, and maybe for our sales team also can guide you. Apps ni, first objective, it need to be simple for everyone to use, senang. So, tapi kalau masih susah juga, we will be there to guide you, to help you to digitalize your business process. So, thank you for the opportunity, TISAS Academy, Kak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you Talib. Puan nak cakap. Terima kasih Cik Talib. Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Husna? Lama tak jumpa. Salam. Okey, ini peluang yang terbaik untuk perempuan untuk Hayat Jas dan juga Hayat lah. Jadi siapa yang nak mendaftar sebagai dia punya apa CL lah, kita boleh daftar sebagai CL di platform tu. Jadi boleh hubungi Encik Talib. Dia macam Grab lah, macam Grab Food kan, ataupun macam Lala Move. Kita register dalam satu platform dan dia boleh bagi job dekat kita macam tu. Alright. So macam saya cakap dalam kelas lah, dia macam memancing, macam teknik memancing tu kan. Kita mesti marketkan diri kita dekat banyak platform, betul tak? Okay. Alright. Okay, sekarang nak tanya, kenapa tak banyak buka video ni? Malu Sekarang saya nak tanya, ada ke yang masih buat servis masa PKP ni? Ada. Saya. Okay, bagus. Kak Julia, saya dah WhatsApp. Okay, Kak Julia dah dapat penerangan dia Kak Julia? Ada, dia dah telefon. Okay, Alhamdulillah. Wah, Kak Julia, Puan Junaida, Kak Fita pun ada. Nas, Nur Hayati, Noraini pun ada. Okay, alright. Okay, siapa yang jawab? Has dengan Ulfat pun ada dengan Zila. Has pergi rumah customer ke tu? Taklah, saya PKP goyang kaki di rumah. PKP goyang kaki. Perempuan, saya nak bagi satu pengumuman tau. Apa tu, bila you all buat servis customer dalam musim PKP, berhati-hati sebab baru ni saya ada dapat berita yang kita punya CL ada kontak rapat dengan positif COVID-19 yang mana pelanggan tu ialah positif COVID. So sekarang CL terpaksa kuarantin di rumah. Jadi tengah tunggu result, harap-harapnya negatif lah. Tapi sekiranya terpaksa, you all kena make sure betul-betul yang pelanggan you all tu memang dah memang tak ada positif COVID. Sebab apa? Sekarang COVID dah berada dalam community. So it's very important to take care of yourself, jaga safety. Sekiranya perlu buat pun memang kena pakai apa nama tu? Face shield, face mask dengan rapat lah. Kalau boleh stop dululah sekarang ni. Kadang-kadang ada customer agak mendesak kan. But again, kita mesti jaga kesihatan dulu. Okay, tak lama dah insyaAllah. Okay. Itu pengumuman yang pertama. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama. Okay. Pengumuman yang kedua, sekarang kan sebab tak ada income melalui rawatan, jangan risau sebab kita ada peluang lain juga untuk duduk rumah pun boleh dapat jana pendapatan. Jadi kita ada ni dengan Razawar kan. Siapa ejen Razawar kat sini? Razawar Bengkung 3 saat ni. Saya. Bagus. Bengkung 3 saat ni sekarang kita dah systemize tau. Kita dah ada sistem sekarang. Jadi duduk rumah pun dah boleh buat income. Jadi siapa yang sebelum ni ejen
sekarang kena berdaftar sebagai ejen sah Razwa. Nanti saya bagi link, nanti puan-puan klik je dalam grup Saya bagi link dalam grup, puan klik je untuk jadi ejen sah berdaftar. Sebab lepas ni order semua melalui sistem, senang nak kira you all punya order, pasal ada income, dan kalau you all ada build you punya ada dropship lagi cepat naik lah. Jadi saya sarankan sambil-sambil duduk rumah tu, baik kita gerakkan yang ni. Gerakkan at least dapat income. Sebab yang ni sebagai ejen, satu kalau kita jual RM80, harga kos kita hanya RM56. Dulu RM60 kan? Sekarang kita bagi 30%. Nak RM56. Jadi kalau RM56 untung dah RM24 kan? So boleh bagi PS, dropship mungkin RM10 ke, jadi untung still ada RM14. Itulah saya punya tu, sebab nanti kita akan buat coaching lagi untuk sistem ejen yang ni, untuk Bengkulu 3 saat. Jadi tak adalah duduk rumah kosong-kosong saja. Inilah peluang untuk duduk rumah tapi pun dapat income. Jangan risau puan-puan, nanti saya bagi link dalam grup kalau siapa yang nak berminat untuk jadi ejen. Siapa yang tak nak jadi ejen pun tak apa, nak jadi dropship dulu pun tak apa. Yang tu tak ada apa-apalah. Okey, itu saja. Hari ni okey tak kelas hari ni dengan Cik Husna? Cik Husna lama tak jumpa Cik Husna. Cik Husna kat mana? Sekarang dekat Shana lagi. Oh, tak boleh keluar. Tak. Saya bukan kat Shana, saya dekat San Francisco. Oh, jauh tu. Okey. Ada soalan lagi tak puan-puan? Nak join Noraini? Boleh. Sambil-sambil kita tu kan, kita ada kenal nurse kan. Sebab nurse boleh jadi DS. Nurse especially dekat ward bersalin tu, memang hari-hari dia jumpa orang bersalin. So boleh lantik dia orang jadi DS. Siapa kenal, siapa ada kawan-kawan nurse lagi best. Alright. Kak Nomuliati baru masuk, orang dah nak habis dah. Okey, saya faham musim ni mungkin ada yang tak dapat join sebab satu mungkin ada pelanggan. Nombor dua mungkin ada ramai juga yang ada pelanggan. Tapi itulah nasihat saya, tolong hati-hati jaga kesihatan diri. And the most important thing is for me, COVID ni dia kena jaga your immune system. Fokus dekat boost your immune system. Vitamin C mesti banyak, minum air mesti banyak. Okey puan-puan? Alright. Apa lagi? Mana Kak No ni? No. Assalamualaikum No, baru masuk. Baru masuk ke? Mungkin ada yang tengah nak masak je lagi pukul 12. So kita tak nak simpan lama lah. Ya? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup. Jangan sunyi-sunyi je dalam grup tu. Itu tujuan kita ada grup tu ya. Okey, info yang terbaik. Okey, terima kasih. Saya hanya kongsi apa yang kita dapat info lah. Jaga diri. Okey. Cik Husna, ada apa-apa pesanan lagi untuk kita punya peserta? Tak ada kot. It's just that saya harap perkongsian yang saya sharekan hari ini ni ada manfaat lah at least kalau you tak dapat macam Perdina pun kita tak buat, kita stop dulu mungkin March lah insyaAllah baru kita akan start operasi semula. As macam Puan Tini katalah, like of course lah kita punya pendapatan tu pun penting juga, tapi kesihatan pun satu nikmat juga yang kita jangan kita ambil mudah lah just because kita punya family or immediate family members tak kena doesn't mean that kita tak affected. Mungkin so safety satu, dan hopefully macam yang opportunity yang Puan Tini berikan, boleh jual produk dan sebagainya tu, kita gunakan peluang tu lah. Itu sahaja. Okey. Terima kasih Cik Husna. No cakap dia keluar masuk sebab berebut handphone dengan anak dia, kelas online. So sekarang orang kelas online, macam itulah. Mak berebut dengan anak dia sekali handphone dia. Okey. Ada apa-apa lagi Zana pesanan? Setakat ini tak ada, tu je lah. Okey, terima kasih puan-puan. Terima kasih Cik Talib sudi hadir hari ni. Okey. Tak gambar. Gambar dulu. Buka kamera. Senyum. Okey. Okey, siapa yang terlepas tu tadi,
kita boleh, Zana akan share recorded version dekat dalam YouTube and dia share dalam group lah. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright. Alright. Bye puan-puan. Assalamualaikum. Jaga kesihatan. Terima kasih Cik Husna, terima kasih Cik Tini, terima kasih Cik Zana. Sama-sama. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Kak Julia. Okey. Terima kasih Junaidah Zamzuddin. Salam Nur Mulyati. Bye. Assalamualaikum. Ni ada yang Alright. Bye semua.